Mio Ahmad Tirmizi ni, sahabat saya. Assalamualaikum doktor, sekiranya pernah kena penyakit batu karang, adakah kebengkalian tinggi untuk mendapat penyakit gout? Soalan dari jawapannya tak ada kena mengena. Antara gout dengan juga batu karang dia tak ada kena mengena. Sebab dia punya punca kejadian gout ni dan punca kejadian batu karang ni dua benda yang berbeza. Saya ulang balik yang tadi sebab gout ni perbakanan kita kita punya menyebabkan dia banyak uric acid. Yang batu karang ni sebenarnya bila kristal jadi sebab air keluar dalam badan, masalah keturunan tak ada kena mengena langsung. Dan satu lagi adalah cell breakdown pun tak ada kena mengena. Jadi punca penyakit yang berbeza. Mungkin orang tu ada yang sekali dapat tapi dia tak ada kena mengena. Orang yang dapat batu karang dengan orang yang dapat gout dia tak ada kena mengena. Tapi bila orang dapat gout, bila dah dapat gout, dia di tahap yang teruk, dia boleh merosakkan buah pinggang dia, dan pada masa ketika itu orang yang ada gout dia boleh menyebabkan dapat batu karang. Tapi bukannya sebaliknya. Dan sebenarnya dia tak adalah kaitan secara khusus antara gout dengan batu karang. Terima kasih doktor. Harap Dr. Mio Ahmad Tirmizi puas hatilah dengan jawapan ni. Makna batu karang bukanlah bila ada penyakit batu karang, bukanlah semesti kena gout. Jadi kita teruskan perbincangan kita doktor. Tadi telah diberi penjelasan oleh tuan doktor kita tentang apa dia perbezaan antara gout dengan sakit sendi dan masalah otot. Mungkin seterusnya saya nak minta penjelasan daripada doktor, macam mana atau bagaimanakah kita nak merawat penyakit gout? Bolehkah pakai senaman ke atau makanan dan sebagainya? Okey. Kita nombor satu sekali bila kita nak merawat gout ni, kita kena tahu kat mana punca dia. Baru kita boleh merawat kat mana masalah punca gout kita ni. Macam saya kata tadi, kebanyakannya berlaku sebab faktor kadar pengeluaran uric acid daripada badan nak dikeluarkan dalam bernajis dan air kencing dan juga kita punya air besar kita, itu kadar dia kurang. Jadi untuk itu, kalau sebenarnya menyebabkan kita punya level uric acid kita lebih pada 0.55. Jadi untuk tu orang yang ada masalah gout ni, dia kena makan ubat. Dia kena makan ubat. Nanti saya cerita lebih lanjut lah. Jadi kat situ dia kena makan ubat untuk mengurangkan dia punya uric acid level. Tapi yang kerap berlaku je kenapa jadi gout ni sebab kita punya permakanan. Cikgu boleh naikkan slide yang kedua cikgu. Faktor perbakanan. Faktor perbakanan yang meninggikan, ada banyak makanan yang meninggikan kita kandungan uric acid. High protein diet yang saya kata tadi tu. Jadi bila kita makan benda-benda yang ada high protein diet, makanan-makanan yang ada protein yang tinggi, dia boleh menyebabkan kita punya uric acid kita naik. Ada dekat sini saya tuliskan di antara beberapa benda lah yang menyebabkan cepat kadar-kadar kita punya uric acid ni naik dengan cepat. Yang pertama sekali ialah organ dalaman. Organ dalaman dia hati, limpa, paru, semua ni kandungan uric acid dia terlalu tinggi. Orang yang ada gout, dia bila makan benda-benda organ dalaman ni, dia akan kena jaga hati-hati sikit lah. Dia kena tengok dia punya kadar dia berapa dan ni. Saya sendiri, saya personal, saya suka makan paru goreng. Kalau lagi garing, lagi rapuh lagi saya suka. Jadi kena hati-hati. Nak makan boleh, tapi ada cara dia. Kita kena balance dengan ubat kita. Kalau kita kena level, kita kena tahu level kita, darah kita berapa, dan kita kena betulkan dengan kita punya ubat-ubat kita. Setengah orang dia tak tahan dengan kacang-kacang. Yang paling teruk kacang-kacang biasa ni kita makan ni, dan juga dal. Dal. Kacang-kacang lain lah, apa pun jenis kacang, dia tak tahan. Jadi ini benda makanan yang kena jaga. Setengah tu makanan laut. Kupang, saya sangat sensitif dengan kupang.
Saya pergi chill out dengan anak-anak saya dekat Lubuk, makan semua. Saya dah tahu dah, ada kupang tapi nak makan juga, makanlah. Tapi lepas tu sakitlah sikit sendi. Jadi segala kita kena tahu. Macam saya kata di awal tadi, saya pernah kata, kita punya perbakanan ni, jenis makanan mana yang kita sensitif, bergantung pada masing-masing. Setengah orang lebih sensitif, pengalaman saya lah, setengah orang dia makan benda ni dia lebih sensitif berbanding dengan makanan lain. Biasanya saya makan seafood yang lain saya tak ada masalah. Saya makan sotong kerang ke apa benda semua saya tak ada masalah. Tapi kalau saya makan kupang dia cepat jadi. Jadi itu kita kena faham diri kita sendiri. Kemudian makanan kering, ikan bilis, udang kering, sotong kering, ikan masin dan sebagainya. Dia makanan kering ni dia memang tinggilah, benda yang sedap ni memang tinggi kandungan uric acid dia. Makanan berjeruk, makanan yang kena jeruk semua dia mengandungi uric acid yang tinggi juga. Makanan lain yang sedap yang boleh kena pantangnya ialah buat masa sekarang ni petai, jering, kenuak. Setengah orang tak boleh makan kenuak, bila makan kenuak dia akan jadi. Setengah orang dia petai, setengah orang jering. Jadi ikut masing-masing. Dia punya diri dia, mana yang dia tak tahan. Jadi kita kena tahu diri kita sendiri. Durian pun setengah kata tak dia sensitif. Bila dia makan durian, uric acid dia akan naik tinggi. Jadi ikut masing-masing. Jadi kita kena tahu diri kita, siapa kat mana kita. Kita ni kita ni jenis yang sensitif pada yang mana satu. Kalau kita sensitif pada makanan-makanan yang jenis ni, kita tak boleh. Ni saya kupang memang saya tolak tepi. Sedap macam mana pun saya kena tolak tepi. Memang dia cepat dengan saya. Yang lain tu saya boleh kontrol. Jadi kita kena tahu makanan mana yang menyebabkan kita punya uric acid kita tinggi. Jadi ini kalau kita tengok daripada slide yang pertama tu, yang faktor high protein diet. Jadi yang cara pertama kita nak merawat gout ni ialah kita kontrol kita punya kemasukan benda-benda high protein diet ni supaya uric acid kita taklah banyak. Jadi ini benda yang pertama kita kena buatlah. Punca kita kat mana. Jadi satunya ialah kita kontrol makan. Nombor duanya ialah kita kena pastikan kurangnya sel breakdown dalam badan kita lah. Kalau kita ada bisul ke apa-apa, kita kena cepat-cepat buat sel breakdown ni. Artinya badan kita rosak sebab benda-benda tertentu, kanser ke bisul ke, ada sel-sel yang mati, semua tu akan menyebabkan uric acid. Tu tak banyak sangat nak buat lah. Okay. Yang ketiganya ialah tentang ubat-ubat. Okay, saya nak spend masa lebih sikit tentang ubat-ubat ni. Cikgu boleh naikkan slide yang ketiga, cikgu? Okay. Ubat-ubat untuk gout. Kita nak ubat ni, nak rawat gout ni, kita nak naikkan kadar pengeluaran uric acid daripada badan kita ni keluar. Toksik kita nak keluarkan. Okay, kita nak buang uric acid ni, nak keluarkan daripada badan kita, nak tinggikan. Yang saya kata tadi macam contohnya 85% kita punya kandungan uric acid kita ni, kita nak naikkan jadi kalau kita rendah macam 65%, kita nak naikkan ke 85%. Jadi nombor satu sekali yang tuan-tuan puan-puan kena tahu, kena faham, ambil balik message ni, take home message ni ialah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit ialah bukan ubat gout. Ubat tahan sakit tu untuk tahan sakit je lah. Dia tak ada kena-mengena untuk mengubati gout. Kalau tuan-tuan makan ubat gout banyak, ubat tahan sakit banyak macam mana pun, dia hanya untuk mengurangkan sakit sahaja. Dia takkan mengurangkan dia punya masalah gout tu. Dia hanya bila tuan-tuan makan ubat tahan sakit banyak mana pun, dia hanya akan mengurangkan rasa sakit je. Dia takkan mengurangkan punca kenapa jadi gout tu. Jadi dia tak kemana lah, makan ubat tahan sakit banyak. Dah lah kita ada gout, uric acid kita tinggi. Bila uric acid kita tinggi, dia akan pergi rosak ke buah pinggang kita. Kita makan pula ubat tahan sakit, dia akan pergi ke buah pinggang juga. Dia akan rosakkan lagi buah pinggang kita. Jadi ubat tahan sakit ni perlu seadanya. Tapi itu bukanlah ubat untuk gout. Ramai datang kat klinik saya beritahu saya ada gout, doktor, saya nak makan ubat tahan sakit ni. Saya makan ubat tahan sakit ni. Saya kena makan ubat tahan sakit ni, kalau tidak gout saya teruk. Kerana selalu datang gout tu. Jadi dia tak ke mana. Uric acid level tahap uric acid kita tak menurun dan kita akan lagi sakit. Dia pergi ke sendi, lagi sakit dan lagi sakit.
Jadi tak ada makna lah kita makan ubat tahan sakit ni kalau kita tak makan ubat untuk gout. Jadi kena faham betul-betul ubat tahan sakit boleh guna hanya untuk tahan sakit sahaja. Injection pun boleh guna hanya untuk tahan sakit sahaja. Dia bukannya untuk merawat gout tu sendiri. Okey, satu lagi saya tak tahu kat sini ialah steroid kan, sekarang ubat dia guna ubat steroid. Ubat steroid ni, dia salah satu fungsi ubat steroid ni ialah untuk mengurangkan inflammation, untuk mengurangkan radang. Bila tengah jadi barak tu, dia radang dia tinggi. Jadi ubat steroid ni, setengah-setengah doktor berpendapat boleh digunakan semasa gout. Tapi tak boleh guna banyak sebab ubat steroid ni bahaya. Ubat steroid pada pendapat saya kalau guna lebih pada 3 hari secara berterusan sangat bahaya. Kesan sampingan yang sangat tinggi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi banyak sangat kesan. Dia dirty drugs. Saya di masa saya belajar dulu, steroid ni dikenali sebagai dirty drugs. Dia boleh buat segala jenis maknikam. Tolong kita. Tapi kalau kita guna cara yang salah, dia akan merosakkan kita. Jadi ramai doktor dia akan guna ubat tahan sakit dengan steroid bagi pada orang gout, sakit sendi. Ini untuk sakit sendi, merawat tahan sakit sahaja. Dia tahan sakit saja. Kena faham benda tu. Saya cakap banyak kali dah. Ubat tahan sakit dengan steroid ni boleh guna tapi fungsi dia hanya untuk menahan sakit sahaja. Ada 2 jenis ubat lagi yang saya tulis kat situ tu. Okey, 2 lagi ubat yang saya tulis kat sini ialah ubat untuk mengurangkan kadar uric acid. 2 ubat ni. Okey, 2 ubat ni menurunkan kadar uric acid. Satunya allopurinol, satu lagi colchicine. Okay. Allopurinol ni dia ada 2 dos, 100 mg dengan 300 mg. Allopurinol ni kalau siapa yang dah disahkan ada gout, uric acid level dia 0.55 dan ke atas. Normal level kita nak 0.42, 43. Okey, orang yang ada uric acid tinggi, dia wajib kena makan allopurinol hari-hari sampai dia punya level tahap uric acid dia tu turun ke tahap 0.4. Dia kena makan hari-hari. Okey, berapa banyak dia nak makan? Adakah dia nak guna 300 mg sehari sekali ataupun 100 mg 2 kali sehari ataupun 100 mg sehari sekali berdasarkan perbincangan doktor dengan pesakit tu. Okey, dia kena tengok dia punya tahap macam mana dan sebagainya. Jadi dia akan menaikkan kadar pembuangan uric acid. Dia akan turunkan tahap uric acid ni dalam darah kita. Dia nak buang uric acid ni dalam daripada sistem kita, buang kat dalam kencing kita, dalam buang yang besar kita. Dia guna allopurinol. Ubat ni kena guna hari-hari. Sebelum ni WHO dan juga AFD, Badan yang kawal pasal ubat ni, dia orang kata allopurinol ni patut digunakan kecuali kalau dia sakit dia tak payah guna. Tapi sekarang ni pendapat terkini, kajian terkini mendapati allopurinol ni hujan ribut, topan, tsunami, apa benda pun, siapa yang ada gout, dia makanlah allopurinol ni sampai tahap uric acid dia tu memuaskan 0.4, memuaskan, boleh berhenti. Tapi dia kena tengok balik ujian darah dia. Kalau naik balik, dia kena makan balik. Dia maintain. Memanglah allopurinol ni akan diproses kat buah pinggang. Memanglah allopurinol ni ada kesan sampingan pada buah pinggang. Tapi macam saya kata tadi, tahap uric acid yang tinggi ini boleh menyebabkan kita punya buah pinggang lagi cepat rosak. Jadi memang kena makan ubat. Memang dia ada kesan sampingan tapi ubat tu lebih berkesan untuk mengurangkan kesan sampingan penyakit dia. Jadi ini ubat yang pertama, allopurinol. Tuan-tuan kena tahu inilah ubat untuk merawat gout. Allopurinol. Ubat yang kedua ni sedikit kontroversi, colchicine. Ada banyak nama, ini nama saintifik dia. Nama brand dia ada banyak, yang popularnya Gout Nur, ada Gout Nil, dos dia pun ada beza-beza sikit. Okey, colchicine ni dia bahaya sebab kalau digunakan, setengah doktor berpendapat, walaupun ada yang berpendapat boleh digunakan hari-hari, tapi kebanyakan doktor berpendapat kalau kita guna colchicine ni hari-hari, dia boleh menyebabkan banyak kesan sampingan yang tak elok pada badan kita. Sebab colchicine ni dia menurunkan kadar uric acid dalam badan kita, dalam darah kita dengan cepat. Dia senang mudah kata dia buang toksik.
Dia buang toksid dengan cepat, colchicine ni. Dia buang, tarik keluar dengan cepat. Okey. Jadi kebiasaannya, kebanyakan doktor pakar dan kebanyakan doktor-doktor berpendapat kalau kita ada gout, tengah sakit gout, okey, di samping kita bagi ubat tahan sakit dan ubat steroid, okey. Kita bagi colchicine tapi dalam masa yang pendek sahaja. Sebab kesan utama colchicine ni ialah dia menyebabkan seorang tu jadi cirit dan juga muntah. Sebab dia keluarkan, dia tarik uric acid tu dia buang. Jadi sampai terlebih kerana dia cirit, biasanya banyak cirit lah. Jadi nasihat yang selalu diberikan kepada pesakit, orang yang ada gout yang teruk, dia bagi ubat ni, dia akan bagi colchicine ni. Dia akan bagi kata, ambil ubat ni dan berhenti bila nombor 1 kalau sakit dah kurang. Dah okey, maksudnya kadar uric acid tu dah kurang, maka berhentilah makan colchicine. Itu satu. Dah tak sakit, berhenti makan colchicine. Nombor 2, kalau dah ada cirit-berit. Dah cirit-berit, berhenti makan colchicine. Okey. Jadi ini nasihat yang perlu diberikan. Doktor kena cakap, misi kena cakap, siapa yang bagi ubat kena cakap bila nak berhenti makan colchicine. Jadi cara colchicine ni kita boleh bagi dengan tahap yang tinggi sebab kita nak kurangkan dia punya uric acid level dia dengan cepat. Jadi ada berpendapat kita boleh bagi colchicine ni sebiji setiap 1 jam. 1 jam makan, 1 jam makan, 1 jam makan. Okey. Tapi ada juga yang berpendapat lebih baik kita bagi colchicine ni 2 biji 4 kali 1 hari. 1 hari 8 jam, 8 biji je lah setiap 3 jam. Pada pendapat saya, amalan saya ialah kita bagi 2 biji 4 kali 1 hari, 3 kali 1 hari dah cukup untuk menurunkan uric acid ni dengan cepat. Tak payahlah kita nak ni sebab dia drug toxicity dia, tahap bahaya ubat colchicine ni lebih tinggi berbanding dengan allopurinol. Tahap dia nak rosakkan buah pinggang ni lebih senang daripada allopurinol. Jadi colchicine ni kena digunakan dengan sangat hati-hati. Colchicine ni kita kena guna dengan sangat berhati-hati. Jadi itu yang kita nak kena jaga-jaga sungguh. Colchicine boleh guna tapi dengan penuh hati-hati. Tapi lebih baik guna allopurinol hari-hari. Guna allopurinol hari-hari. Ada seorang pesakit saya, dia guna secara istiqamah guna allopurinol hari-hari. Dia ni saya tahu dia bukannya jenis pantang betul, dia jenis pantang jumpa juga. Jadi bila dia makan, hadap je, durian ke petai ke semua dia makan. Segala jenis seafood ke apa benda semua dia makan. Tapi dia mengamalkan allopurinol hari-hari, dia guna 300 mg, dah okey sikit dia guna 100 mg. Dah lama sampai cek yang terakhir dah level dia 0.4 dah dia punya uric acid. Jadi dia macam dah normal dah uric acid. Jadi dia boleh, saya berhentikan dia daripada makan di allopurinol. Kemudian kita monitor. Dia pun dah makin berumur dah sekarang. Jadi dia dah, cara perbakaran pun dah okey sikit. Jadi seolah-olah dia dah cured, dah sembuh daripada gout. Padahal dia punya sistem badan kadar pengeluaran semua tu sama je. Tapi dia dah pandai nak balance kan cara perbakaran dengan apa yang dia perlu buat. Jadi ini yang perlu kita buat, cara nak merawat kita punya di gout. Tujuan kita ialah nak turunkan uric acid level ni kepada 0.4 dan nombor 2 nak kurangkan sakit. Jadi cara perbakaran dan juga ubat-ubatan tu perlu. Ada sini kat dalam saya punya Facebook ni cikgu, dia ada tanya, dia tak keluar kat sana saja, dia tanya, Assalamualaikum, adakah digalakkan bersenam? Jenis persenaman, perbakaran apakah yang sesuai dan apakah gout boleh melarat dan akan menyebabkan penyakit lain? Panjang soalan je. Dia duduk kat Expo ni, kawan saya, Khairi Tajuddin. Dia, adakah masa kita sakit sedih nak senam apa, tak boleh nak senam. Dia sakit, kalau orang sakit gout, gouty arthritis, masa tu dia tak boleh nak senam. Memang nak bergerak pun tak boleh. Tapi kalau sebab masalah otot dan juga masalah-masalah arthritis yang lain, dia boleh digalakkan bersenam sikit. Otot digalakkan stretching banyak. Kalau masalah-masalah arthritis yang lain,
dia kena bergerak juga untuk dia pergerakan tu akan menolong dia punya taklah rasa stiffness of the joints tu tak terasa sangat. Tapi masa siapa yang dapat gout ni jangan nak suruh dia bersenam, memang dia tak bersenam cikgu, nanti dia pelumpang kita pula. Memang tak boleh nak bersenam, memang sakit masa tu. Jadi jenis senaman tak digalakkan untuk orang yang masa tu dia tak boleh bersenam lah, nak bersenam macam mana. Senaman apa yang digalakkan? Senaman ni sebenarnya ada 3 jenis senaman. Satu senaman untuk jantung, kita berlari, berjoging, naik basikal, berenang, yang semua tu ni jantung. Okey, nombor 2 ni kita guna pemberat weight, iaitu untuk otot. Satu lagi untuk otot ni ialah kita buat regangan. Orang Melayu ni kaya dengan senaman harimau yang dah makin dilupakan, yang orang dah tak reti dah. Senaman harimau sangat, ataupun yoga ataupun tai chi. 3 jenis senaman untuk regangan, stretching. Ini sangat-sangat elok untuk bukan saja untuk sakit otot apa benda, tapi juga untuk kita punya masalah sendi, semualah berkaitan sendi. Bila kita sendi kita rosak apa benda, macam contohnya osteoarthritis, orang yang bersukan lama semua, jadi sendi dia tu jadi tak berapa elok semua. Bila kita buat stretching, otot tu elok, fleksibel elok semua, lentik je elok. Jadi otot tu akan memainkan peranan yang banyak untuk mengurangkan sakit kat sendi tu. Jadi tapi untuk gout dia tak ada lah. Tapi ini untuk sakit sendi dan sakit otot yang lain. Ni permakanan saya dah sebut tadi. Ada orang cakap untuk gout ni makan tu makan ni untuk hilangkan gout. Secara saintifiknya saya tak dapat terima lah, sebab masalah gout ni ialah masalah dia nak kurangkan dia tak boleh, badan dia memang tak boleh nak keluarkan uric acid. Dia boleh kalau hatta dengan ubat pun dia tak boleh nak menyembuhkan, dia hanya boleh mengurangkan tahap uric acid tu saja. Tapi kalau kita langgar pantang semua segala benda maknikam, dia akan naik balik uric acid. Jadi pada pendapat saya, berdasarkan ilmu sains yang ada semua, adakah ada makanan-makanan, suplemen yang dianjurkan dalam banyak tempat ni akan menyembuhkan kita daripada gout? Saya rasa dia tak menyembuhkan kita dari gout, dia boleh mengurangkan mungkin kita punya tahap uric acid, tapi dia tak menyembuhkan kita. Allahualam, Allah kata ada setiap penyakit ada ubat dia, mungkin itu ada dia tapi orang tak dapat jumpa lagi. Sains ni sentiasa berubah, macam saya kata tadi, Coach Cikin dulu kata boleh buat hari-hari, sekarang kata tak boleh hari-hari. Jadi setakat ilmu yang saya ada setakat ni, dan dia tak menghilangkan penyakit, dia hanya mengurangkan ke tahap saja. Cikgu ya, dia hanya satu lagi tentang adakah boleh melarat dan kepada penyakit lain. Memang boleh mendarat sebab dia akan banyak komplikasi-komplikasi lain. Saya baca teruslah cikgu ya. Daripada Nazri Zainuddin katanya, Assalamualaikum, mengapakah golongan lelaki lebih ramai alami gout berbanding perempuan? Soalan yang tanya doktor mana pun dia tak ada jawapan rasanya, sebab ini Allah nak meninggikan martabat wanita lah pada saya lah. Sebab kita pun tak tahulah kenapa perempuan yang umur dia, kalau tengok level normal untuk uric acid perempuan pun dia rendahkan. Kalau lelaki 0.43, perempuan 0.3 lebih. Memang dia tahap uric acid orang perempuan ni lebih rendah daripada lelaki. Saya pun tak faham kat mana, dah baca pun tak jumpa kat mana jawapan yang tepat kenapa perempuan ni kurang daripada lelaki nak jadi gout ni. Allah nak tinggikan darjat wanita. Wanita ni sangat mulia, kerja dia orang banyak, kalau dia sakit sendi susah kita. Jadi saya rasa itulah Allah nak tinggikan darjat perempuan. Tapi bila dia orang dapat sampai ke tahap dia orang menopause, dia akan banyak datang penyakit. Itu bila dah sampai putus haid, gout pun boleh datang dan segala jenis penyakit lain datang lebih banyak pada perempuan berbanding lelaki. Jadi mungkin sebelum putus haid ni Allah nak perempuan ni sengaja buat kerja, dia sabar, dia buat kerja kat rumah banyak. Jadi Allah nak muliakan mereka dengan mengurangkan sakit-sakit ni. Pada pendapat saya lah, sebab tak jumpa dengan scientific punya reason kenapa perempuan kurang dapat gout pada lelaki. Allahualam. Tapi dia akan dapat sakit sendi lain. Ada jugalah, Allah tu Maha Adil. Dia perempuan ni kalau dah umur
nak putus haid tu, lutut dia sakit, grease dia kurang lah, orang Melayu kata panggil semua kan, arthritis dia teruk yang lain. Tapi untuk gout ni dia alhamdulillah dia kurang dapat. Ada satu tu soalan ni kita dah ulas tadi tentang Assalamualaikum doktor, kalau gout ni disebabkan oleh keturunan atau disebabkan makanan. Mungkin tadi doktor dah ulas, mungkin sedikit kesimpulan. Saya kata tadilah dia 3 faktor kenapa jadi jadi gout ni. Satunya faktor keturunan, memang itu memainkan peranan yang sangat besar lah. Faktor permakanan ni dia taklah teruk sangat, kecuali lah dia tak ada makanan lain, hari-hari duk makan kupang saja ataupun hari-hari duk makan dal saja, itu jarang sangat berlaku lah. Tapi boleh jadi, tapi ini faktor tiga-tiga dia memainkan peranan, faktor permakanan, faktor keturunan dan juga faktor kita punya cell breakdown, sel kita yang rosak. Jadi itu semua memainkan peranan lah sebenarnya. Terima kasih. Saya harap saudara Faimuddin dan saudara Dr. Nazri Senidi, dua sahabat saya ni berpuas hatilah dengan penjelasan yang diberikan oleh doktor tadi. Kalau nak lebih jelas, boleh ulang balik penjelasan doktor dari awal tadi tentang isu yang bangkitkan tadi. Untuk terakhirnya doktor, mungkin nak minta doktor jelaskan, kita pun dah sampai hujung dah sejam dah kita bersiaran rupanya. Kenapa kita perlu kawal gout ni doktor? Apa sebab? Kalau satu yang saya dapat tadi lah, sakit sangat, sentuh pun kena tumbuk lah. Jadi mungkin ada sakit sangat. Itulah dia punya sakit tu, bapa saudara saya seorang dia gout ni, memang saya tengok dia sakit sangat sampai ke hujung nyawa dia, memang sakit sangat. Tu sakit tu memang teruk. Jadi dia boleh dikontrol, boleh diubati sebenarnya boleh dihindarkan. Kita tak boleh nak hilangkan penyakit tu, tapi kita boleh menjadikannya senormal yang boleh. Dengan jadi itu yang kita boleh kontrol. Kita boleh gout ni kita boleh kontrol, sakit tu kita boleh kontrol, kita boleh ubat. Jadi itu yang kita kena tahu. Tapi pada saya sebenarnya gout ni penting pada saya sebab ramai sangat sekarang ni masyarakat Malaysia ni mempunyai masalah buah pinggang, masalah kerosakan buah pinggang, kena cuci buah pinggang. Ada antara faktor-faktor penyebab kenapa cuci buah pinggang ni, nombor satunya ialah jangkitan kuman air kencing waktu kecil, itu satu. Nombor duanya kencing manis, itu besar lah. Dan nombor tiganya pada lelaki ialah gout, sebab masalah gout. Jadi dia memainkan peranan yang besar dalam menyumbangkan di orang yang sakit sampai kena cuci buah pinggang. Jadi sakit sampai cuci. Pada saya benda tu kita boleh elak, benda tu kita boleh jaga, benda tu kita boleh ubati, walaupun kita nak sembuhkan, nak hilangkan, nak cure tak boleh, tapi kita boleh ubat dia dan kita boleh hidup senormal yang boleh. Masalah buah pinggang ni kita tak nampak. Rosak buah pinggang tak nampak. Orang dah komplain selalu sakit pinggang tu sakit otot kat bahagian pinggang, sakit belakang kat bahagian pinggang. Itu bukannya sakit buah pinggang. Buah pinggang tak nampak, buah pinggang tak rasa sakit. Kalau orang sakit buah pinggang, dia ada masalah awal buah pinggang, dia akan sakit masa bila doktor suruh dia baring, doktor akan tekan daripada belakang dan depan untuk crushkan dia punya kawasan buah pinggang. Masa tu dia akan rasa sakit buah pinggang. Itu je satu cara, tapi kadang-kadang tak rasa pun lagi sebab dia tak membengkak, dia tak marak, dia tak rosak apa benda, dia tak rasa sakit. Siapa yang rasa sakit tu bila dia bengkak dah, dia ada hydronefrosis ke apa, dia akan tekan kat belakang bahagian buah pinggang dan kita tekan kat depan, dia akan rasa sakit. Itu sakit buah pinggang yang tak nampak, yang tak rasa. Jadi sakit buah pinggang ni dia tak nampak, tak rasa, tapi bila dia sakit dia terus meletup. Dia terus meletup. Kalau doktor mana pun dia boleh check tentang tengok orang sakit buah pinggang, dia tak nampak, kecuali bila nampak tu dah terlambat. Dah mata dah bengkak, kaki dah bengkak, sesembab muka dan sebagainya tu, itu dah tahap yang lambat untuk kita detect tentang masalah buah pinggang. Dan punca tu kita boleh ubat. Masalahnya punca masalah buah pinggang berpunca pada gout ni kita boleh rawat dan kita boleh ubat dan kita boleh tolong. Jadi itu yang kita, pada saya,
komplikasi yang paling yang saya tak suka pasal gout ni ialah bila dia pergi ke buah pinggang dan merosakkan buah pinggang. Komplikasi lain ialah dekat tangan kita, kat jari kita jadi deform, dia punya sendi tu jadi macam jadi tak elok. Jadi itu fizikal lah, faktor-faktor fizikal yang pada saya dia sakit juga tapi taklah teruk berbanding dengan sakit buah pinggang. Jadi kita kena jaga buah pinggang kita, kita kena sayang buah pinggang kita, kita kena, ini amanah Allah bagi pada kita. Buah pinggang kita dah dua, separuh daripada satu pun dah cukup, tapi kalau kita tak jaga betul-betul, kesian kita. Jadi kita boleh jaga buah pinggang. Jadi itu yang komplikasi, dia kata kat mana boleh melarat tu, gout ni boleh melarat teruk dekat buah pinggang. Jadi tolonglah jaga gout, tolong jaga kita punya uric acid level kita ni. Satu ujian yang simple saja, tak mahal mana pun nak cek uric acid, tak mahal mana pun. Ceklah, kita tahu kita tahap berapa. Kalau siapa yang dah umur 40-an ke atas tu, kalau sekali cek uric acid dia normal lah dia. Dia tak ada gout insya-Allah. Dia arthritis yang lain. Jadi itu yang kita kena jaga. Itu tempat yang mana kita kena jagalah. Kenapa saya nak cerita sangat pasal gout ni, pasal dia boleh merosakkan buah pinggang. Okey, terima kasih doktor. Mana kesan besar dia ialah buah pinggang yang memang sekarang ni banyak sakit kaki dia kan. Sakit kat sini sampai nak pelupa orang semua tu, dia tak, pada saya dia tak membawa pada maut, dia tak membawa pada apa-apa dia sementara, bersifat sementara. Tapi kalau buah pinggang dia tak ada, dia tak boleh nak reverse. Jadi kalau lempang orang tu minta maaf, kalau orang tu maaf balik okeylah tu. Minta maaf. Okey dah tu. Ada soalan doktor dari Cikgu Rashidah Baharu ni. Assalamualaikum doktor, bila kristal uric acid dinasihatkan untuk dibedah? Okey. Tak ramai yang nak buangkan kristal uric acid ni. Tapi kalau dia dah rosakkan sendi dan benda tu dia tak boleh nak reverse dah. Kalau dah kristal tu dia tak boleh nak reverse dah, tapi dia akan membuangkan, dia boleh jadi teruk. Jadi pada tahap-tahap yang teruk macam ni lah, barulah setengah-setengah doktor berpendapat untuk sedut ataupun untuk operate. Biasanya dia akan sedut atau operate lah. Jarang saya nampak, jarang saya dengar, jarang saya buat. Tapi tahap yang macam ni barulah dia akan fikirkan untuk buang kristal uric acid tu. Saya rasa tak ramai dah sekarang ni yang nak buang kristal uric acid tu, kecuali kalau dia berbengkak teruk dan sampai jadi sakit sendi yang teruk, baru dia akan cuba buatkan lah. Tapi atas nasihat doktor dan atas keadaan pesakit tu sendiri. Jadi dia ni lah nasihat, ikut nasihat doktor lah. Bila perlu dah kena buang. Cikgu, ada satu soalan kat sini. Dia boleh saya jawab je. Dia tak ada kaitan dengan ni, dia saja dia daripada Kak Didi. Dia kata, apakah cara membuang lemak toksik dalam usus melalui perbakanan? Ini yang selalu orang duk buat sekarang ni, cikgu, buat clearkan perut kita, makan makanan untuk cuci usus kita. Sebenarnya tak ada sangat keperluan kita nak cuci usus kita ni. Dia orang kata nak kena cuci usus untuk bersihkan usus semua ni, benda tu secara natural dia akan dibuat. Kita cuci usus ni, kalau doktor dari segi perubatan ni, kita hanya cuci usus bila kita nak buat skop, endoskop, bukan endoskopi, sigmoidoskopi yang daripada bawah tu. Itu kita kena cucikan kita punya usus. Kita akan bagi fiber yang kuat untuk dia cuci, enema yang kuat untuk cuci usus kita. Tapi untuk alasan tu saja yang kita cuci usus. Yang lain tak ada. Banyaklah yang dia kata bila kita cuci usus kita, dia nak, sebab dah lama bertapak dalam perut semua tu. Usus kita, sistem perut kita memang dia bergerak sebegitu rupa Allah dah cipta. Sebaik-baik engineer Allah cipta, sebaik-baik creator Allah buat dah. Dia dah cuci, dah pergerakan perut tu dah elok untuk buang najis dan sebagainya, cuci sebagainya. Tak ada banyak sangat orang yang ada penyakit yang mana dia ada lengkungan kat dalam usus tu yang menyebabkan dia ada deposit benda-benda yang tak bergerak. Tapi terlalu jarang orang ada masalah ni lah. Jadi saya sebenarnya tak berapa gemar dengan orang-orang yang duk buat kata nak kena cuci perut semua. Saya tak ada, dari segi perubatan moden kita tak nampak apa-apa keperluan untuk kita buat. Yang pentingnya kita makan benda yang sihat, banyakkan makan fiber
fiber tu akan cuci kita perut. Kita perlukan juga dia punya bakteria baik, bakteria kat situ. Kita gunakan susu-susu yang berkultur macam Vitagen dan dengan dengan apa satu lagi Vitagen dengan Yogurt. Yogurt ni untuk tambahkan bakteria-bakteria yang elok. Itu je, tak perlu nak kita nak kena cuci selalu semua. Saya tak ada. Satu lagi pernah orang buat dulu, cuci darah pun sama. Tak perlulah benda tu, kadang-kadang dia mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Kalau tak perlu buat. Cikgu, harap Kak Didi dapat fahamlah apa saya kata tadi. Ya cikgu. Okey, terima kasih. Oh, ada jawab ni. Tadi Yakult. Yakult. Yakult dengan Vitagen. Sudah. Dekat masa saya dekat belajar kat UK dulu, dia ada satu petit yogurt, dia sedap. Kat Malaysia saya cari rata-rata saya tak jumpa lagi yogurt yang banyak dengan dia punya susu di bakteria baik ni. Tapi sekarang ni dah banyak dah ada pil untuk probiotik dan sebagainya, itu memang baguslah. Jadi boleh guna. InsyaAllah. Okey, terima kasih Doktor, terima kasih pada tuan-tuan. Harap penjelasan kita pada malam ini tentang gout dapat memberi manfaat kepada kita, khususnya untuk menjaga kesihatan. InsyaAllah kalau kita sihat, kita boleh beramal ibadat, dapat berbakti kepada kedua ibu bapa dan betul. Mungkin ada ayat-ayat terakhir sebelum kita berpisah pada malam ini. Oh, ayat terakhir macam nak pisah jauh. InsyaAllah kita, apa yang penting sebenarnya kita kena, pada saya yang penting kenapa kita tak salah saya ini Imam Syafi'i dia kata ada dua jenis sakit manusia ni, sakit fizikal dan satu lagi sakit rohani. Jadi ada dua jenis doktor yang ada, satu doktor untuk fizikal, satu doktor untuk rohani. Kita kena baca yang iman dan sebagainya semua. Tapi untuk diri kita ni sendiri, kita ni sebenarnya amanah kepada Allah, jadi kita kena jaga betul-betul. Jangan kita nanti setiap badan ada satu hadis perbincangan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farsi, kemudian dia rujuk pada Rasulullah SAW, hadis yang panjang. Setiap benda ada hak pada diri kita, jadi kita kena dipertanggungjawabkan dengan hak-hak tu. Jadi kita kena jaga hak kita semua. Jadi apa yang saya nak tuan-tuan perempuan semua ambil tahu daripada Kak Heidi punya ialah tentang gout ni sebenarnya adalah satu benda yang kita boleh ubat, kita boleh jaga, dan kalau kita faham kita sakit tu, kita boleh buat untuk mengatasinya dan kita boleh hidup senormal orang lain, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah ke depan ni kita buat setiap hari Khamis dah cikgu ya. InsyaAllah kita Khamis. Ayat yang terakhir doktor tadi, mana kita ada penyakit, kita nak sakit rohani dan penyakit jasmani kan. Hari Rabu kita jumpa untuk bincang tentang soal jawab ibadah. Hari Khamis soal jawab kesihatan. InsyaAllah. Sebelum ni kita dah doa dan beri sokongan kepada kami insyaAllah supaya kita dapat meneruskan perbincangan pemulasan ilmu. Doakan agar doktor kita, Dr. Azhar sihat kan. Amin. Kesempatan pada beliau untuk bersama-sama kita pada setiap hari Khamis tuan-tuan. Kita ulang, setiap hari Khamis pukul 9.15. Dan setiap hari Rabu soal jawab ibadah. Dan semalam hari Rabu kita masih mungkin minggu depan masih nak bincang tentang solat jemaah. Sebab banyak persoalan-persoalan yang dikemukakan. InsyaAllah berdoakan kepada kami untuk diberikan kesihatan, terutamanya kepada doktor dan trainer sekalian lah, agar kita dapat meneruskan lagi program kita, dan kita doakan sama-sama pada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar tu untuk sama-sama memanfaatkan ilmu yang kita kongsi pada malam ini, ilmu yang dikongsi oleh doktor pada malam ini. Dan jangan lupa kongsilah dengan orang lain, insyaAllah. Akhir kalam, mohon maaf kiranya ada kesilapan dan kekasaran bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang, hari Khamis insyaAllah 9.15 pada minggu hadapan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.